Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kumpulan kami akan membuat pengucapan awam, iaitu pengucapan awam yang kami pilih adalah dialog. Pengucapan awam adalah satu proses berkomunikasi antara seorang pengucap, pendengar atau hadirin. Jadi, kami akan melakonkan sesi dialog itu pada video yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Dewan sekalian, dialog yang akan dibincangkan pada hari ini, remaja tiada keinginan ke Menara Gali. Bersama saya adalah 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi dengan kebijaksanaan mereka. Baiklah, isu berkenan saja. Ahli panel pertama, Saudari Nur Aisyah Natasha Muhammad Razi, merupakan pengetua SMK Tun Perak. Selamat datang puan. Seterusnya, ahli panel kedua, rakan saya dari sewaktu di bangku sekolah, Muhammad Harizuddin bin Muhammad Toharuddin. Selamat datang. Dan di ujung sana, nampak pemalu tetapi bijak berkata-kata, Saudara Amirul Naim bin Nur Azwa. Selamat datang juga buat saudara. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, tajuk kita pada hari ini ialah remaja tiada keinginan untuk menyambung pelajaran. Mengapa? Berdasarkan tajuk ini, saya ada soalan untuk panel yang pertama yang berbunyi, apakah masalah yang dihadapi remaja pada zaman kini? Terima kasih kepada soalan yang ditujukan. Bismillahirrahmanirrahim. Remaja masa kini hidup dalam zaman yang penuh dengan perubahan dan tantangan. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, remaja masa kini memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan teknologi. Mereka tumbuh dalam era digital yang membawa perubahan signifikan dalam berkomunikasi, belajar dan bersosialisasi. Salah satu aspek yang mencolok dari remaja masa kini adalah kebergantungan mereka terhadap teknologi, terutama telefon pintar dan media sosial. Telefon pintar menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Digunakan untuk berkomunikasi, mencari maklumat, hiburan dan interaksi sosial. Media sosial juga memainkan peranan penting dalam kehidupan mereka masa kini, mempengaruhi cara mereka berinteraksi, membangun identiti diri dan memperluas lingkaran sosial mereka. Namun, dengan kemajuan teknologi dan mereka menghadapi tantangan yang baru, remaja masa kini seringkali terjebak dalam kecanduan media sosial, menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar dan kehilangan keseimbangan antara kehidupan maya dan kehidupan nyata. Mereka juga rentan terhadap perkara negatif seperti buli cyber, gangguan tidur akibat penggunaan telefon di malam hari, dan perasaan tidak puas dengan diri sendiri akibat perbandingan sosial yang sering terjadi di media sosial. Berbalik kepada persoalan kita pada hari ini, kebanyakan pelajar tidak ingin sambung belajar. Menurut berita harian, semua pihak termasuk kerajaan digesa mencari jalan penyelesaian terbaik berhubung dilema pelajar yang tidak berminat menyambung pengajian setelah tamat sesi persekolahan. Ketua Penerangan Perjuanita Media Parti Pejuang Tanah Air Syah Fariza Jamal berkata, statistik daripada Jabatan Perangkaan pada 31 Julai 2022 iaitu seramai 70% atau 390,000 pelajar lepasan SPM dan sijil tinggi pengajian Malaysia tidak berminat untuk menyambung pelajaran. Menurutnya, kaji selidik tersebut dibuat ketika negara terjejas teruk dari segi ekonomi sewaktu pandemik COVID-19. Katanya pelbagai kekangan diri dan masalah keluarga yang dihadapi menyebabkan generasi muda hilang minat untuk meneruskan pengajian di peringkat tinggi. Kekangan kewangan dihadapi keluarga, kerisauan ketiadaan peluang pekerjaan selepas pengajian, mentaliti pendidikan tidak menjamin masa depan dan gaji yang setimpal dengan masa serta kelayakan merupakan antara punca utama generasi muda tidak mahu menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Melihat keadaan sebegini, generasi sekarang tidak minat sambung belajar dan lebih memilih untuk menjadi seorang usahawan yang mana pernah dimanipulasikan oleh
orang-orang yang berpengaruh atau dikenali sebagai influencer berjaya. Yang mana lebih kita tahu bahawa setiap perniagaan yang diusahakan hanyalah dalam tempoh sekejap dan tidak berpanjangan berbanding usahawan yang mempunyai ilmu yang luas dan mendalam tentang sesuatu perniagaan yang dilakukan. Pada hari ini, kita sendiri boleh melihat kebanyakan generasi sekarang tidak gemar belajar dan mengutamakan teknologi dan sosial media yang telah didedahkan dari mereka kecil dan memberi kesan pada hari ini sehingga mereka dewasa. Hal ini kerana kata-kata yang dipengaruhi itu seperti tak sambung belajar pun boleh dapat duit atau buat apa belajar tinggi-tinggi kalau akhirnya duduk di dapur. Mereka termakan dengan kata-kata sebegitu. Lebih-lebih lagi zaman sekarang terdedah dengan pelbagai aplikasi sebagai contoh pekerjaan gig. Apa itu gig? Gig ini adalah satu trend pekerjaan yang semakin berkembang dalam dunia kerjaya, di mana individu boleh menjana pendapatan tambahan atau pendapatan pasif dengan melakukan tugas-tugas sementara atau perkhidmatan tertentu. Antara kerja di bawah kerja gig ini ialah GrabFood, Foodpanda, Shopee Food dan lain-lain. Remaja pula mahukan populariti, jadi mereka lakukan bisnes atas talian. Pelbagai keluhan dan rintihan ibu bapa tentang anak-anak mereka mengatakan bahawa anak-anak mereka tidak minat sambung belajar atau malas untuk belajar. Alasan bagi anak-anak tersebut terlalu banyak kerja-kerja yang diberikan, ada subjek yang mereka tidak suka dan sebagainya. Sebagai ibu bapa yang inginkan terbaik untuk masa depan anak-anak, pasti sudah buat yang terbaik agar anak-anak mereka tidak putus harapan untuk terus menuntut ilmu maupun dari segi paksaan atau rela. Hal ini mungkin tidak nampak pada masa terdekat, tetapi seperti kita juga akan merasakan di kemudian hari apabila sudah meningkat usia. Tambahan pula, dengan adanya teknologi yang canggih dan moden membuatkan mereka terasa lebih senang dan lebih didedahkan oleh perkara yang berada di alam maya, membuatkan mereka terpengaruh dengan kesenangan dan keseronokan yang mereka lihat sahaja. Jika hal seperti ini tidak ditangani, akan mendorong mereka kepada sifat malas dan leka di dalam fikiran mereka sendiri. Bagi mereka, dengan adanya teknologi ini membolehkan mereka melakukan sesuatu yang membuahkan hasil mereka kerana percaya dengan perkongsian daripada golongan-golongan yang tidak gemar belajar. Seperti kita lihat, ramai anak-anak remaja yang lebih menggunakan imej mereka yang tidak perlu pendidikan yang tinggi namun mampu membuat duit dengan perniagaan mereka sendiri. Perkara ini sangat tidak wajar bagi anak-anak kita mengikutnya kerana ia membimbangkan keadaan ekonomi, sosial dan sebagainya untuk negara kita. Sebagai ibu bapa maupun orang lain perlu mencegah generasi yang tidak minat sambung belajar supaya dapat memajukan Malaysia dan dapat dibanggakan. Ketahuilah antara sebab dan cara untuk memastikan generasi sekarang dan akan datang suka untuk belajar dan cinta ilmu dengan secara amnya. Sebab sebeginilah mereka langsung tiada minat untuk sambung belajar kerana mereka yakin dengan membuat duit secara begitu sudah layak bagi mereka untuk dikenali ramai dan cara begitu seronok dan mudah bagi mereka agar tidak pecah kepala untuk sambung belajar dan sebagainya. Tidak perlu fikir susah-susah untuk belajar apa itu dan ini. Jadi itulah serba sedikit yang saya dapat kongsikan berkenaan masalah remaja pada zaman kini. Terima kasih atas perkongsian kita tadi. Seterusnya soalan ini akan diajukan kepada ahli panel 2. Soalannya berbunyi, apakah punca-punca yang berlaku pada hari ini? Sedikit panel 2. Baik, terima kasih. Saya cuba jawab apa yang saya boleh jawablah. Isu ini bukan sahaja hangat pada masa kini, bahkan dari dahulu lagi. Kebanyakan pelajar-pelajar lepasan SPM atau remaja pada masa kini berpendapat
bahawa selepas mereka menyelesaikan zaman persekolahan mereka, mereka ingin terus mencari pekerjaan dan mendapatkan pendapatan mereka sendiri. Terdapat beberapa punca yang saya akan ulaskan di mana menyebabkan pelajar tidak mahu melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Pertama sekali ialah masalah ekonomi keluarga, di mana kos yuran pengajian yang tinggi akan memberi kesan terhadap keluarga yang mempunyai masalah pendapatan. Di mana kebanyakan murid sekolah menengah sudah mula bekerja untuk menanggung sara hidup keluarga. Mereka memilih untuk tidak sambung belajar. Selain itu, beasiswa pada masa kini hanya diperuntukkan untuk pelajar yang cemerlang. Hal ini banyak mempengaruhi bilangan pelajar yang tidak mahu melanjutkan pelajaran ke Menara Gading, kerana tidak semua pelajar mempunyai kelebihan masing-masing, di mana tidak hanya difokuskan terhadap akademik. Oleh itu, kos perbelanjaan bagi pelajar yang tidak ditawarkan beasiswa menjadi lebih tinggi. Pelajar perlu membayar kos rumah sewa, yuran pengajian dan perbelanjaan harian. Keluarga yang mempunyai masalah kewangan akan terkesan. Segelintir pelajar juga menganggap kerja lebih penting kerana mempunyai masalah kewangan dalam keluarga. Mereka mengambil tanggungjawab keluarga untuk bekerja. Masalah ini sering dihadapi oleh anak sulung. Kebanyakannya mereka tidak mahu menyambung pelajaran ke Menara Gading untuk membantu keluarga dari segi kewangan, menjara adik-adik yang masih bersekolah, perbelanjaan rumah dan sebagainya. Mereka berkorban dari masa, tenaga, akademik dan berhasrat bahawa adik-adik mereka yang lain akan menyambung pelajaran ke Menara Gading. Selain itu, yang puncanya ialah prestasi akademik yang lemah. Terdapat sesetengah pelajar lepasan SPM serta remaja pada masa kini yang menghadapi cabaran dalam prestasi akademik mereka. Prestasi yang lemah ini mungkin disebabkan oleh kurangnya persediaan, kurang minat dalam subjek tertentu, atau masalah pembelajaran yang tidak dikenal pasti. Keputusan ini boleh menghalang mereka daripada mendapatkan tempat dalam program pengajian yang mereka mahukan. Selain itu, pelajar-pelajar serta lepasan SPM pada masa kini mungkin kurang mendapat pendedahan tentang lanjutan pengajian, di mana mereka mungkin tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi mengenai pelbagai peluang pengajian yang ada. Mereka mungkin tidak mengetahui tentang program-program pengajian yang ditawarkan, bantuan kewangan yang disediakan atau proses permohonan pengajian. Ketidaktahuan ini boleh menyebabkan mereka tidak merancang untuk melanjutkan pengajian selepas menduduki peperiksaan SPM. Dalam usaha untuk mengalahkan lebih ramai lepasan SPM atau remaja pada masa kini untuk meneruskan pengajian, penting bagi pihak berkepentingan termasuk kerajaan, institusi pengajian tinggi dan masyarakat untuk menyediakan sokongan dan bantuan yang mencukupi. Ini termasuk pemberian bantuan kewangan, peningkatan kesedaran mengenai peluang pengajian dan program mentorship untuk membantu mereka dalam memilih bidang pengajian yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadinya saya akan mengulas sedikit tentang kesan dan akibat buruk sekiranya remaja pada masa kini tidak melanjutkan pelajaran mereka ke Menara Gading. Tanpa pendidikan yang sempurna dan mencukupi, individu mungkin menghadapi pelbagai cabaran dan kesempitan dalam hidup mereka. Antaranya ialah kurang peluang pekerjaan, di mana ianya merupakan kesan terbesar. Kesan sekiranya tidak melanjutkan pelajaran. Pekerjaan yang baik dan berbayar tinggi biasanya memerlukan pencapaian akademik yang tinggi. Tanpa pendidikan yang mencukupi, seseorang mungkin terhad kepada pekerjaan yang tidak memerlukan kelulusan dan tidak memuaskan. Hal ini boleh menjejaskan kualiti hidup mereka. Selain itu, saya berpendapat bahawa sekiranya pelajar pada masa kini tidak melanjutkan pelajaran ke Menara Gading, mereka akan
mengalami kekurangan kemahiran dalam kehidupan seharian mereka. Sememangnya kemahiran dapat dipelajari berdasarkan pengalaman, namun pendidikan membantu mengasah kemahiran seperti membaca, menulis, mengira dan berkomunikasi secara berkesan. Semua individu mestilah memberi perhatian akan kesan tidak melanjutkan pelajaran, kerana pendidikan adalah asas untuk mencapai kejayaan dan kesejahteraan dalam hidup. Oleh itu, semua individu perlu diberikan peluang yang sama untuk melanjutkan pelajaran demi masa depan yang lebih baik. Akhir sekali, saya berpendapat bahawa sekiranya pelajar tidak melanjutkan pelajaran, mereka akan mendapat pekerjaan di mana gaji yang rendah. Kebiasaannya, individu yang tidak sambung belajar akan mendapat gaji yang lebih rendah berbanding dengan mereka yang mempunyai kelayakan akademik yang tinggi. Hal ini kerana majikan cenderung memberikan ganjaran yang lebih tinggi kepada pekerja yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang lebih tinggi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudara. Sebelum mengakhiri perbincangan pada hari ini, saya ingin membacakan soalan yang telah diambil berdasarkan soalan-soalan yang telah dikumpulkan daripada pihak ibu bapa. Saya akan memilih satu soalan yang sering ditanya oleh ibu bapa. Soalannya ialah, bagaimana cara untuk mengatasi daripada berlakunya punca-punca yang telah dibincangkan sebentar tadi? Terima kasih kepada Encik Moderator. Baiklah, berdasarkan hujah yang telah diberikan oleh ahli panel yang lain, dapat saya rumuskan bahawa pekerjaan NT tersebut adalah untuk jangka masa pendek. Namun untuk jangka masa panjang, prospek kejayaan itu sukar untuk dipertahankan kerana tenaga kerja baharu yang sentiasa tersedia dan bila-bila masa boleh diganti. Saya mengambil kata-kata dari pakar pendidikan dari Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Anwar Ahmad. Beliau berkata, dianggarkan terdapat 90,000 pelajar yang tidak mempunyai sijil SPM kerana telah berhenti sekolah dan gagal dalam subjek Bahasa Melayu serta sejarah. Baiklah, saya mengambil kata-kata dari pakar pendidikan dari Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Anwar Ahmad. Beliau kata, dianggarkan terdapat 90,000 pelajar yang tidak mempunyai sijil SPM kerana telah berhenti sekolah dan gagal dalam subjek Bahasa Melayu serta sejarah. Beliau kata lagi, ramai menganggap SPM ini umpama surat beranak kerana mahu belajar tidak boleh sebab tiada sijil SPM, sekalipun hendak memohon di Institut Kemahiran kerana sijil peperiksaan itu penting walaupun keputusan mereka adalah rendah. Jadi pada saya, pendidikan TVET perlu dipromosikan dan tidak timbul persaingan dengan universiti berunsurkan akademik kerana giat menawarkan khusus keusahawanan kepada pelajarnya agar mampu membuka peluang pekerjaan pada satu hari nanti. TVET merupakan satu usaha kerajaan untuk melahirkan tenaga kerja yang komprehensif terhadap bidang kemahiran tertentu. Ia juga meletakkan standard pekerjaan yang diiktiraf seperti pembelajaran teori, kemahiran praktikal dan pendedahan terhadap latihan industri yang sangat tinggi. Jadi kepada para remaja yang seakan-akan tidak berminat untuk mengikuti PDP dalam kelas, bolehlah minta izin ibu bapa untuk memohon program TVET ni. Program TVET ni telah menyediakan pelbagai program yang mempunyai kebolehan pasaran yang tinggi. Antara program yang ditawarkan ialah program College Vocational, iaitu menjurus kepada diploma di College Vocational di seluruh negara, aliran teknikal iaitu di sekolah menengah teknik, program kemahiran iaitu yang ditawarkan di Institut Latihan Kemahiran Awam ILKA. Okay, saya ambil contoh untuk College Vocational. Remaja boleh memohon seawal umur 16 tahun iaitu pada tingkatan 4, khusus kemahiran selama 4 tahun, dan selepas keluar daripada kolej, para pelajar sudah memiliki sijil diploma. Jadi dapatlah para pelajar memohon pekerjaan berdasarkan kemahiran dan lulusan itu tadi.
Sekiranya para pelajar mengambil keputusan untuk berhenti sekolah dengan tidak memiliki apa-apa sijil, mungkin pelajar dapat memohon pekerjaan yang tidak terjamin. Sekiranya satu syarikat itu mengalami masalah kewangan, kebarangkalian besar untuk seseorang pekerja yang tidak mempunyai sijil akan ditamatkan dari perkhidmatan. Sejujurnya, mendapat pendapatan pada usia muda memang akan menyebabkan seseorang akan rasa ingin terus bekerja. Akan tetapi untuk jangka masa panjang, perkara itu akan menjejaskan kehidupan mereka. Pihak sekolah perlu mengambil inisiatif untuk memanipulasikan pemikiran para pelajar untuk menghabiskan sekurang-kurangnya sehingga peperiksaan SPM. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan untuk memastikan anak-anak mereka pergi ke sekolah. Bagi saya, ekonomi gig ini boleh dijadikan satu kejayaan, tapi persoalannya sampai bila? Sebab yang saya maklum berkaitan ekonomi gig ni, jika satu hari seorang ni boleh mengambil kerja dengan Ikut je kau macam tu. itu macam Kasut Mat. terlalu tak formal. Macam kasut kan? Satu hari kau rajin, kau boleh dapat gaji. Saya cakap bagi saya ekonomi gig ni boleh dijadikan satu jaya, tapi persoalannya sampai bila. Okey, yang saya maklum berkaitan ekonomi gig ni, kalau satu hari rajin boleh dapat gaji yang selesa. Tapi kalau contohnya tak sihat ke, ada masalah-masalah lain ke, itu memang boleh menjejaskanlah pendapatan ni. Lagi satu, ekonomi gig ni untuk waktu muda dia boleh, sebab waktu muda ni kita masih lagi semangat, badan masih sihat kan. Itu untuk jangka masa pendek lah. Untuk jangka masa panjang, benda tu agak tidak relevan. Okey, selain daripada perkara-perkara yang telah saya sebutkan tadi, pihak kerajaan juga perlu menilai semula dasar PTPTN, terutamanya bagi mahasiswa daripada keluarga B40, iaitu kos-kos pengajian yang tinggi, terutamanya di IPT swasta, dan menyelaraskan khusus pengajian dan peluang kerjaya untuk mereka. Ada antara remaja yang mengambil keputusan untuk tidak menyambung belajar kerana tidak mahu dibelenggu oleh hutang di kelilin pinggang. Mereka berpendapat kerja adalah cara yang paling terbaik. Saya petik kata-kata daripada Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi yang berkata, apabila kita hendak melihat wajah negara pada masa hadapan, lihatlah generasi muda pada hari ini. Jika generasi muda hari ini adalah daripada kalangan yang berakhlak mulia dan berhemah tinggi, tentunya negara kita pada masa hadapan boleh menjadi sebuah negara yang aman makmur. Tapi jika keadaan sebaliknya, maka bersedialah untuk berdepan kemungkinan buruk yang berlaku. Dan daripada semua, Berdasarkan ulasan saya sebentar tadi, berdasarkan ulasan saya sebentar tadi, semua pihak, iaitu kerajaan, ibu bapa, guru-guru di sekolah dan masyarakat sekitar perlulah membantu untuk menggalakkan pelajar lepasan SPM untuk menyambung pelajaran mereka. Termasuk juga pihak NGO, swasta dan persatuan penduduk maupun masyarakat setempat. Baiklah, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Baik, sudah perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada ketiga-tiga himpunan kita yang sudi berkongsi pendapat mereka dan ilmu-ilmu mereka. Terima kasih, dan saya harap perkongsian ini dapat membantu ibu bapa dan masalah-masalah remaja pada hari ini. Sekian, terima kasih.